Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur bertemu lagi dalam YouTube channel saya Sampai Dakar. Alhamdulillah, syukur aku masih lagi diberi kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku terus merakam video, buat video, berkongsi sebarang tips, info, maklumat yang aku rasa berguna untuk aku kongsikan dekat orang. Walaupun hampa kata hari ni tak berguna lagi, insyaAllah satu hari masa hadapan hampa akan guna benda apa yang aku cuba cerita kali ni. Jadi mula-mula aku nak minta maaf sebab meja aku berselerak tabak sebab kerja memang tengah setimbun, tak sempat nak buat. So macam inilah meja sebenarnya bila keadaan memang kerja tengah setimbun. Sebelum-sebelum ni tengok dah kemas sikit sebab kerja tu bukanlah kata kurang tapi dah nak habis. Sekarang ni kerja tengah setimbun, so memang berselerak, enjin pun tak sempat lagi. Right. Okay, untuk video kali ni aku akan cerita berkenaan tentang lift cam. Berapa tinggi lift cam apa pakai? Tajuk tu nampak simple je, lift cam. Simple, lift cam, come on lah, lift cam. Kita dial lah kot video. Tiba-tiba kita cerita benda basic balik. Sebab apa tau? Sebab aku tengok kalau orang dial cam, aku faham macam mana tau. Kalau hampa boleh dial sekalipun, tapi kalau benda basic hampa tak faham, hampa sekadar dial buah marking je. Cakap tu terang, minta maaf cakap. Bukanlah kata nak cakap tunjuk pandai tak, tapi betul aku cakap. Ibarat macam mana tau? Hampa belajar masak, tapi intipati setiap bahan-bahan hampa pakai tu hampa tak berapa fasih, tak berapa faham. Jadi tak best lah. Jadi kalau bila kita nak sesuatu benda tu kita nak faham betul-betul, kita kena faham back tu kembali kepada akar umbi lah. Macam ahli politik cakap akar umbi kan. Kembali kepada asas balik lah, basic. Benda paling basic ni. Aku pun silap patut buat video benda-benda macam ni sebelum aku buat video dial. Buat banyak mesej aku tu dah tak ketahuan orang ni dah mabuk sangat, isak gam ke apa kan. Masalah juga. Tapi itulah salah aku lah sebenarnya, bukan salah hampa lah, salah aku lah. Tak masalah, jadi aku nak perbetulkan silapan aku cerita balik video yang basic-basicnya. Padu-padu punya basic. Tapi kita tak adalah cerita tentang bearing apa semua. Susah kan cerita pasal bearing tu. Tu teruk sangat tu. Nantilah insyaAllah lah. Nanti kalau ada bahan aku bolehlah cerita pasal bearing kan. Right, so patah balik. Jauh dah pusing tu. Okay, untuk lift cam ni, sebab apa kita kena tahu berapa lift cam motor kita? Kan? Sebab apa nak sibuk-sibuk tahu berapa tinggi lift cam kita? Sebab setengah orang ada yang order cam minta gambar cam. Dia nak buat apa? Nak tengok bukit. Tahu sebenarnya dia nak tahu tinggi tu. Tapi kita kena faham lift cam ni, macam ni, cam ni, kita tak akan dapat tahu berapa ketinggiannya hanya melalui pandangan mata kasar. Jujurlah cakap terus terang, tak tahulah kalau mata kau tu keluar scanner ada tiba-tiba jadi kaliper ke apa tu aku tak tahulah kan. Tapi kalau secara betul memang tak boleh. Sebab cam ni first, jangan percaya dengan bentuk dia. Jangan percaya dengan bentuk dia. Kerana cam potong pula nampak kecil bodoh je cam ni, tapi tinggi ya Rabbi, na'udzubillah. Setan punya tinggi. Sebab tu cakap jangan percaya dengan bentuk cam. Jangan tertipu dengan rupa cam sendirilah kan. Bila kita nak ukur cam ni, kita cari dia sangat-sangat sebab apa kita nak tahu dah. Sebab sebenarnya kita nak tahu spring valve kita tu boleh pakai tak boleh pakai. Salah satu sebab dia kan. Bila kita dah modified motor, orang mesti tukar cam kan. Confirm tukar cam nya kan. Sebelum tukar set mirror, tukar cam dulu. Bila kita dah tukar cam je, kita tahu spring tu kita tak boleh pakai lah. Tapi kalau hampa jenis ketegak juga tak mau tukar spring, aku tak boleh nak kata apa, no comment lah. Dan kedua, bila kita modify motor, contoh motor Y pistol 57 RS 57 point berapa RS original 57.3 contohlah, kita tukar modify motor kau masuk pistol 80 ke bagai, takkanlah kita nak pakai cam standard, takkanlah kita nak pakai cam ketinggian cam lift cam tu standard. Takkan kita order cam custom, bagi spek bagi bla bla bla, ukur cam sama cam standard je. Mana nak datang lajunya kat situ? Kita kena faham, kilang buat cam original tu, itu adalah benchmark kita. Itu adalah center line, marking line kita. Di situlah titik permulaan kita yang bila kata kita nak buat cam aftermarket, cam performance, cam custom. Aku tak sebut cam low cam cam custom, cam yang ada degree bagai apa semua mana nenek tu, data konon-konon nampak canggih sikit tu, mestilah lebih tinggi daripada cam standard. Mana datang modify bagai cam lagi rendah daripada cam standard. Kilang susah-susah kaji tau untuk motor yang standard spec macam tu. Kita modify untuk kau cam lagi rendah pada standard. Tu something wrong lah kat situ. Aku tak tahu sama ada cam tak betul ke, orang tak betul ke, kalau tahu orang yang order tu tak betul. Masalah tu kat situ kan. Okay, so sebab tu kita kena tahu lift cam kita berapa kan. Dan bila kita spec kecil pun tak perlu order cam yang tinggi-tinggi, jangan mabuk sangat. Masalah juga nak setting nanti. Semakin tinggi degree cam tu, semakin gila spec kita sebenarnya. Semakin panjang akal kita juga nak setting cam tu lah kan. So bila kita cerita pasal lift cam ni, kita kena tahu macam mana dia bekerja. Apa maksud sebenar lift cam ni kan. Lift cam ni kita kena faham, lift cam ni adalah ketinggian ataupun ketinggian je lah ataupun apa lagi dah, ketinggian cam menolak rokat arm.
Sebab cam tu berpusing kat dalam head tu. Pula head. Ni kat sini ada head. Cam tu, cam tu dia pusing. Bila dia pusing, dia tolak apa? Dia tolak rocker arm. Dia yang tolak rocker arm terangkat, tekan bawah pula. Macam tu cara kerja dia. Tu cara kerja dia lah. Kan? Kadang orang tanya, function dia apa bang? Aduh. Bahasa canggih tu budak-budak sekarang ni. Apa function dia bang? Function dia untuk membuka dan menutup. Berapa tinggi dia buka. Itu kita kata lift cam tu. Cam tu dia mengawal buka tutup. Lift cam tu dia membuka berapa tinggi. Berapa tinggi dia tolak rocker arm. Itu cara dia. Dan adalah cara ukur dia. Takkanlah tak ada cara ukur, mestilah ada cara ukur. Dan macam biasalah aku akan tunjuklah cara ukur tu macam mana. Relax lah kan? So aku akan tunjuk apa cara ukur macam mana. Nak kata tepat tak? Susah nak jawab, nak cakap tepat sebab banyak cara. Dan banyak cara tu pun jawapan dia lelin sikit. Yelah kadang kita mata tak tepat sangat. Kita bukan pakai sensor komputer ke bagai kan. Kita main kepit kaliper je, masalah kadang. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat. Jangan teruk sangat lari jauh. Tu tak boleh lah bagiku. Sikit lari aku okey. Aku jenis seorang yang sangat bertoleransi kan. Mudah betul langsung. Sikit-sikit okey, pejam mata tak ada hal. Tapi kalau jauh aku tak accept lah. Right, so aku akan tunjuk apa cara macam mana nak ukur lift cam menggunakan kaliper ataupun menggunakan meter. Pakai jari tak boleh. Takkan nak ukur kot kan. Satu ruas 1 inci. 1 inci. Boleh tolak mampus. Tak boleh. Right, jom. Okay, so macam aku cakap, aku akan tunjukkan apa cara macam mana nak ukur lift cam yang jawapannya akan dapat menasabah lah kan. So kita tulis atas ni lift. Macam tak clear lah marker ni. Ada marker ni pun suka main-main kot. Kena besar sikit kot. Nampak jelas sikit. Lift cam. Okay, macam mana cara nak ukur lift cam? Sebelum nak ukur lift cam, kita mestilah kena kenal anatomi camshaft, maksudnya bentuk camshaft tu. Bila kita kenal camshaft baru kita tahu nak ukur macam mana. Kita tahu bentuk dia kat mana, apa benda, apa fungsi dia kan. Nak ukur cam, tapi cam pun tak kenal. Masalah kat tu, masalah tu besar tu. Okay, kalau kita kata bentuk cam, boleh macam bentuk cam ke pun. Satu, boleh macam. Terkeluar. Lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak tahulah ni cam ke pokok betik ke buah betik, aku tak tahulah. Lukis cantik sikit lah. Okay, Lim. Terus sangat ni. Aku tak lukis aku tak pandai. Tapi boleh lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, cam. Okay, ni bentuk cam lah. Kalau cam belang ni kan buat lawak bang. Cam kami bukan bentuk macam ni bang. Okay lah, korang twin cam. Settle lah tu. Okay, bentuk cam. First kali kita kena tahu anatomi cam tu lah. Okay, kalau contoh pinggang ni, pinggang ke pinggang, kita panggil dia sebagai base circle. Tahu lah korang nampak tak? Maka kecil ni tak kecil, maka besar sikit. Pinggang ke pinggang tu adalah yang kita panggil sebagai base circle. Base circle ni lah, tulis ni lah. Base circle ataupun orang panggil pinggang lah. Pinggang 34 ke 22 ke pinggang ada isi tak ada dengan 22 kan. Okay, base circle atau pinggang kat mana kat sini? Lagi aku akan tunjuk dekat cam terus lah macam mana. Satu-satu lah, susah. Orang tak ada depan aku susah. Okay, ni kita panggil base circle. Kedua, kita kena tahu apa itu loop. Loop tu daripada atas ni sampai bawah ni. Okay, daripada bawah cam ni bawah cam ni sampai atas. Kita tunjuk lah. Kita panggil sebagai loop. Kalau aku lah, tak tahu lah hampa panggil apa. Famous orang panggil bukit. Famous. Ada juga orang panggil nose. Bahasa istilah macam-macam. Okay, sekarang ni let's say kita kata loop, bukit ataupun nose ni adalah A. Base circle atau pinggang ni adalah B. Jadi cara dia macam mana tau? Kita kena ukur pakai kaliper. Dengar, ulang sekali. Ukur pakai kaliper. Jangan letak tangan pula dah. Ni 1 inci sang. Aku tak tahulah korang. Memang A lah. Pakai kaliper. Kalau nak berkecimpung dalam dunia modifikasi ni secara serius, kena beli kaliper lah. Kaliper ni tak mahal ni. Kaliper murah je. Boleh je. Bukannya lari jauh sangat pun. Boleh lah takkan nak ukur. Okay, first kali kita kata ukur bukit. Sekarang ni bukit cam ni setinggi 26. Baik, sorry sekejap. 26.5. Okey. Sekarang ni diberi A, je soalan matematik. Diberi A sejumlah 26.5. Ada point pula dah. Okey.
Okey, base circle dia berapa? Ukur lah base circle dia berapa. Sabar sekejap aku tunjuk gambar. Okey, base circle 19. B adalah 19. Berapa nilai ketinggian lift cam ni akan terangkat? Bila dia terangkat, dia tolak rokat arm lah. So, masuk je lah formula dia. Formula dia A tolak B sama dengan lift cam. So, tolak lah. 26 tolak 19,5. So 5 tolak 0, 5, 6 tolak 9, pinjam 1 kat sini, 16 tolak 9 jadi 7. 110. Jadi tinggi cam ni adalah setinggi 7.5 mm. Kita baca dalam mm . Kalau kau nak convert ke inci, dipersilakan. Convert lah. 7.5 mm ke inci berapa? Terpulang lah. So tinggi cam ni adalah 7.5 mm. Kan? Itu cara betul yang tak pening. Yang peningnya orang pula ukur macam mana? Dia B tolak A. So kalau B tolak A, dia ambil pada base circle, tolak A. Kalau B tolak A, sama dengan kalau bubur data, sini 19, sini 26.5. Terbalik aku pun. Betul lah. So jawapannya mestilah keluar negatif 7.5 mm. Dia kelupur, bang, kan saya negatif bang. Belum die lagi bang. Kau lift ada negatif bang. Fikirlah logik. Negatif tu padam lah. Bila kau tolak kecil tolak besar, ibarat orang tak ada duit, nak fight orang ada duit, memang berhutang lah. Itu yang hutang long, hidup nak bergaya. Itu masalah sekarang ni. Hang tak ada duit, hang nak main barang rare. Tu yang curi motor, curi rembat helmet orang, curi duit mak. Masalah kat tu. Kan? Negatif tu abaikan sebab hang pergi tolak kecil, tolak besar, memang dapat negatif lah. Takkanlah cam valve tu dia duduk macam ni. Sebab cam tu negatif, waktu berjalan pusing cam tu the valve tu tak keluar. Valve tu masuk ke dalam lagi. Valve feed dia lagi sedut ke dalam. Tak betul lah. Kan? So ini adalah cara yang paling basic, yang paling umum orang ukur cam. Yang salah kat mana? Ni bagi tahu yang salah. Yang salah orang ukur loop saja. Itu yang salah. Tanya cam berapa lift? Kalau contoh cam ni kan, cam saya 26.5 bang. Datang mana 26.5? Tak betul. Bukan 26.5. Itu hanyalah bukit. Pinggang kau tak peduli ke? Kau fikir bukit je. Dia kena betul-betul lah. Ni paling banyak orang salah ni. Kan? Orang tersilap. Nak kata salah pun tak sangat lah. Tersilap lah. Sebab orang mungkin nampak bukit-bukit. Cam tinggi, cam kena ukur tinggi tu. Tak pun yang kedua, cara yang orang silap kat mana tau? Kat cam kita kan ada body cam tu. Kan? Dia letak kaliper, dia ukur. Panjang ni ke sini je. Kalau contoh center sini ke sini, contoh kita kata 15. Dia kata 15 mm tinggi cam dia. Ni cara yang salah jugalah. Bukan tu cara ukur lift cam. Cara ukur lift cam adalah cara macam ni. Dan cara kedua guna meter. Aku tunjuk lah guna meter kat mana, kita letak kat head. Tapi kalau hang dah ada meter dah gauge yang harga pun 80 lebih, mana munasabah hang tak ada kaliper. Kena beli kaliper dulu baru beli filler gauge, die gauge. Tak betul tu. Kan? So tengok betul-betul lah. Cara ukur dia A tolak B, jangan B tolak A, nanti apa pening. Lepas tu jangan ukur bukit semata-mata. Hang bakal dapat 26.5 tu pun pening juga. Dan jangan ambil daripada center cam pergi ke puncak bukit. Itu pun salah juga. Dan kalau hampa beli cam dekat orang, contoh cam hampa pinggang 21, bukit 30. Contoh. Hampa beli cam tu pinggang 19. Pinggang 19, bukit contoh 29. Lepas tu hampa kata, cam ni lagi rendah, saya nilai kecil. Tak boleh macam tu. Kan? Tak boleh. Bukan cam ni bukan semata-mata sini. Balik hampa kena kira betul-betul berapa. So kalau sini dia jadi 9. So kalau 19 tolak 29, 29 tolak 19, aku pun nak terbalik dah. Nampak? Dia jadi 10. Nampak? Yang pinggang 21 dengan 30. Contoh cam hampa pinggang 21. Bukit hampa sini, bukit ni 30. Lepas tu hampa order cam orang buat pinggang kecil lagi, 19. Bukit 29. Hampa kata, "Ui, cam ni rendah." Sebab apa? Lagi kecil bang, lagi kecil. Sebab cam ni memang pernah jadi lah orang mesej aku. Cakap hang tawak ukur lift cam macam mana? Ni saya tengok sini salah. Kita kena ukur. Hang dah tolak. Jangan terus nak salahkan orang lah. Sebab orang jual cam setengah, kalau yang kedai racing standard base circle selalunya majority macam mana original kilang dia buat macam tu. Sebab dia tak nak tepek kau sangat. Sebab bila sebut cam potong, cam custom, automatik lah pinggang memang kecil lah. Automatik pinggang kecil. Sebab dari segi rahsia cam sendiri, rahsia 1001 cerita tentang cam, flank tu sendiri ataupun design bentuk cam tu sendiri berbeza respon dia walaupun data cam sama. Dia macam tu. Panjang sikit lah cerita tu. Tu nantilah, tu topik dalam sangat tu. Susah nak cerita. Right? So ini cara yang umum orang pakai. Sana aku akan tunjuk apa cara pakai meter pula. Macam mana? Kalau ada meter tak apa, saja best sikit. Sebab aku ni pun kadang-kadang aku pakai meter je. Aku malas pakai kaliper. Sebab pakai meter ni dia ada perasaan best sikit lagi.
Sebab kita ada meter digital, jadi pakailah kan. Okey, jom aku tunjuk kat meter macam mana, right? Okey, so macam aku cakap tadi, aku akan tunjuk kat hampa cara macam mana ukur cam. Nampak? Ni sebatang cam Sharp. Okey. Kamera tak nak zoom pula. Okey. First kali kita ambil bukit dia. Kan? Ambil macam ni lah bukit dia. Asal kamera ni tak nak? Ni autofocus. Macam tu. First kali kita akan ukur lah. Nampak? Ni cam ni kan? Kita ukur. Tengok berapa tinggi dia. Kan? So, ni first step. Ini adalah A. Ini adalah B. Ni adalah B. Ni 21 lah B ni. So, A tadi tolak B. Tolak B. Macam ni lah. Kita akan dapat jawapan dia. A tolak B. Ingat? A tolak B. Bawah tak pening. Kalau B tolak A, aku takut hamba jadi gila babi lah. Jangan lah. Right. So, yang aku cakap cara orang salah tu, bila orang ambil ukur yang ni saja. Tu salah. Kedua macam aku cakap, dia ambil kat mana dah? Dia ambil center kat sini. Terus dia temukan dekat sini. Lepas tu lift ni jadi apa? Tengok tu, 10. Gila babi apa 10? Tu situ tak betul lah. Dan satu lagi aku kadang-kadang ada juga orang jumpa orang ukur cam macam ni je. Kan? Dia letak center cam antara bongga cam, dia temukan macam tu. Nampak? Dia temukan macam tu. Lepas tu dia ambil. Sekarang ni lift cam ni hanyalah 1mm. So lagi tak betul lah. So kalau buat macam ni lagi salah lah. Macam ni pun salah. Buat macam ni apatah lagi salah lah. Right. So cara kedua tak macam cara sebenarnya. Kan? Cara seterusnya, kalau korang ada meter, nampak aku dah letak dah meter ni, nampak? Saja nak tunjuk meter digital. Bubuh lah macam mana pun nak tambat, tak ada masalah lah. Okey, tengok letaklah dekat head kan. Okey, centerkan cam dulu. Kita on dia. Open sesame. Digital ni dia bodoh sikit, dia sensitif. Okey, tengok kita pusing je cam ni. Pusing, dia akan mestilah naik. Okey, nombor bergerak. Kita akan ambil berapa paling tinggi? 6.87. Lebih kurang, nampak? Dalam 2 lah. So macam tu cara dia. Cara canggih sikit lah. Ni lagi nampak confident lah macam ni. Sebab kalau pakai kaliper kadang-kadang dia susah nak dapat, tak berapa tepat jugalah kaliper pun. Yalah, kita kepit tak berapa betul angle. So kalau nak lagi cantik macam ni lah. Nampak? Dia pusing tu, kita akan dapat paling tinggi lah tu. Kena cari tu lah. 6.87. Wih, kena lagi sekali. Pusing tu je. Ni nampak canggih sikit kan? Macam ni. Gila babi, nampak canggih sikit. Okey, cara yang lain pula, pakai meter juga, letak dekat tempat center grain start pun boleh kan? Grain start berpusing lah, sama je. Dapat lah. So tahu lah tinggian cam ni setinggi 6.88, 6.87, 6.88. Digital ni dia sensitif sikit. Kuat sentap sikit digital ni. Macam tu lah cara dia. Right? Ni paling mudah ni. Ni paling mudah. Kalau ni orang salah aku tak tahu lah. Kan? Kalau ni pun orang salah, memang something wrong lah. So kalau hampa pusing terbalik, dia sama ke lah sebenarnya. Cari yang paling tinggi. Right? Okay, jadi itu saja untuk video kali ni berkenaan tentang macam mana nak ukur lift cam. Kan? So jadi lepas ni boleh ukur sendiri berapa tinggi lift cam hampa. So jangan duk mesej kat bawah pula saya pakai cam brand ni, high cam, low cam, middle cam, hujung cam, upper cam, berapa ketinggian cam saya kan. Tak perlu, aku dah tunjuk cara supaya hampa boleh buat sendiri. Sebab bila kita cari sendiri, dia best dia macam sikit. Kau ni boleh sembang kau rem-rem, tengok lift 7, tengok lift 8. Tapi kesimpulannya dekat sini aku nak tekankan, tolong jangan mabuk dengan ketinggian cam. Memang betul semakin tinggi cam kita, semakin agresif motor kita, semakin padu motor kita. Tapi nak setting pun biru muka, muntah hijau dah kat situ. Jadi untuk main cam yang tinggi-tinggi boleh dipersilakan, tapi belajar rendah-rendah dulu. Taklah rendah juga. Maksudnya kita setting hari ni, try belajar setting. Contoh original kilang 6, belajar try setting 7. Walaupun perbezaan 1mm, bukan senang juga nak setting tu. Lepas tu hampa boleh rasa karakter enjin tu berbeza macam mana. Motor ni lain macam ada punya PL. Motor ni dia punya perangai sekarang ni dah ke arah macam ni. So macam mana kita nak jinakkan motor tu. Tu yang kita bermain tu sebenarnya. Jangan saya dah setting 7 bang, saya nak order 10 terus. Kalau order kita boleh bagi, tapi jangan telefon bang, cam tak boleh pusing. Abang, cam abang saya pakai seminggu sekali valve pecah. Tak nak bang, cam tak boleh pusing tu paling common masalah, kita tahu dah. Lalu bila kita tak bersedia nak pakai lift tinggi, dia lagi masalah banyak daripada untung lah sebenarnya. Kita tak nak, sebab kita kesian dekat orang sebenarnya tau. Kadang orang ni meminta sangat nak kena bala macam tu.
Abang buat je saya bayar. Hantam bagi list 9. Lepas tu bang, Cam tak boleh pusing, abang tipu Cam ni tak bagus. Kau minta gila-gila kita bagi, kau tak boleh setting, lepas tu nak salahkan barang. Jangan salahkan barang sebab orang buat Cam ni dia puas fikir dah tau. Sebab dalam Malaysia ni ramai yang buat Cam. Aku jumpa orang pun, aku sembang pun dengar apa masalah yang sama kan. Customer request macam-macam, kita bagi tinggi-tinggi, lepas tu tak boleh setting, komplain, kata Cam tipu tak betul, Cam nak buat sandai pintu, nak buat batu ladung lah, macam-macam lah masalah dia. Jadi kat sini aku pesan siap-siap, sebelum nak main Cam tinggi-tinggi tu, perkemaskan diri kita dulu. Sebab main Cam tinggi-tinggi bukan sekadar hanya clearance je. Waktu tu dah spring valve, valve guide, valve seal, clearance tu, clearance ni, macam-macam clearance kena ambil kira dah waktu tu. Waktu tu bukan PMP dah. PMP boleh, tapi pecah enjin lah. Tu masalah dah sebenarnya kan. Sebab memang betul lagi tinggi kan lagi bagus. Memang aku tak nafikan. Benda tu memang betul. Sebab tu kalau orang yang main Cam padu-padu, Cam dia orang tinggi dia bukan kecil anak je, bukan kecil anak je. Itu yang kalau dengar bunyi rem dia punya rem tu halus tajam. Dia bukan rem dia jenis wah. Dia jenis terkejut punya rem tu. Semua memang lift memang tinggi bapa bukan manusia dah dia panggil, tu rumah setan tu. Kalau bahasa aku lah. Kalau mungkin korang dengar macam aku ajar, tapi kalau kawan-kawan aku sama macam mana, manusia ke setan? Ni setan lah ni, bukan manusia ni. Tu istilah aku lah. Right. So aku harap video kali ni bermanfaat untuk hampa ukur lift cam. So lepas ni boleh tahu dah kan. Jadi untuk video kali ni saja. Sebelum terlupa, bila kita ukur lift cam ni, contoh kita dapat yang tadi apa 7.5. 7.5 tu lift cam, ketinggian cam menolak rekaam. Berapa rekaam tolak valve pula? Ketinggian lift cam bukan penentu ketinggian lift valve. So macam mana nak tahu lift valve pula? Tu nanti video. Sebab tu akan sangkut dengan rekaam. Bila kita main tukar-tukar rekaam, Aspire pakai rekaam apa? Aspire. Pakai rekaam apa? Keris lagi gila babi. Pakai apa lah? Gendok. Setan lah ni. Pakai rekaam Honda Dan ni babi kau ni. Lu masalah kan. Tu lagi tinggi, lagi respon beza. Tu nanti kita akan cerita dalam bab rekaam ratio, tentang rekaam. Apa itu rekaam? Kalau tengok rekaam banyak kan. Tu tak naklah buat dalam video ni. Kita buat video lain lah. Banyak sangat dah keluar nama binatang ni. Okay, so setakat ni saja video kali ni. Aku harap sekali video kali ni bermanfaat untuk hampa, dan aku alhamdulillah subscriber hampir mencecah 50,000. Sebenarnya bukan berapa jumlah subscriber tu yang aku peduli pun sebenarnya. Cakap terus terang lah, bukanlah kata nak belagak ke sebab dah banyak subscriber, tak pun. Tapi berapa ramai yang dah mampu berubah, mampu buat motor lebih elok, dan boleh buat motor, kalau bengkel boleh dah, boleh ambil upah dah mah. Jadi berapa banyak orang yang berubah daripada hasil video aku buat tu, itu lebih bermakna pada aku. Sebab banyak orang yang message aku secara personal, WhatsApp aku tak tahu mana dia orang dapat nombor aku pun, dia orang WhatsApp. Ada yang cakap datang tempat ni, bagi tahu bang, saya ada kedai makan, saya belanja abang makan. Abang nak makan apa? Kepala gajah pun saya bagi. Bukan main lagi message. Sebenarnya saya cakap terus terang, bukan itu yang saya nak. Yang penting bagi saya ilmu tu bermanfaat. InsyaAllah ada pahala sikit saya, dan ada juga pahala untuk cikgu-cikgu, kawan-kawan yang ajar saya dulu. Sebab kalau orang tanya Sang belajar dengan siapa, tak tahu nak sebut, banyak sangat nama orang belajar. Jadi kita tak nak sebut pun apa, nak jaga nama, nak jaga hati orang-orang yang ajar kita. Sang nama aku tak sebut pun, tak best juga kat situ kan. Sebab aku menghormati orang-orang yang bagi ilmu aku walaupun sedikit. So pada yang nak belanja aku tu, insyaAllah ada murah rezeki, kalau terjumpa belanjalah aku makan. Tapi jaga aku pun food hunter juga. Okay. So setakat ini saja video kali ini. Aku sudahkan video ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye.